Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, dana yang diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan pada setiap kementerian seharusnya diuruskan dengan baik. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beberapa tahun kebelakangan ini kita telah melihat banyak dana ini tidak dibelanjakan dengan baik. Tapi kita tidak mahu dana itu besar ini nanti. The last few years we have seen a lot of this dana not being well spent. Ada pegawai-pegawai kementerian atur kontrak untuk diri dia sendiri dan sebagainya. Probably 1/4 or half of the jumlah might have gone elsewhere. So how we manage those funds? As long as it goes to upgrade the facilities and going untuk membantu acara-acara, I'm looking at tourism here, membantu mengangkatkan lagi industri pelancongan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Ini yang kita mahu. Beliau berkata demikian dalam sidang media Safari Rakit Perawan di Hotel Serabi Kuching pada Sabtu. Jelasnya lagi, tiada gunanya jika Kerajaan Persekutuan atau negeri mempunyai dana yang besar jika tidak boleh membelanjakannya. Katanya sama ada Kerajaan Persekutuan atau negeri perlu merangka satu cara kerana atur cara belanjawan dan juga pengagihan dana ini ada atur cara tertentu. Dalam hal ini, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah memberi dana berjumlah 5.8 bilion ringgit kepada Sarawak dalam belanjawan 2024. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu Rakit Safari Perawan edisi ke-20 bakal menyaksikan 200 pasukan termasuk 13 dari luar negara berentap pada 22 Oktober ini. Menurutnya, pasukan yang bertanding akan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu agensi kerajaan, pasukan wanita terbuka, acara terbuka dan kaya. Katanya penyertaan yang menggalakkan daripada pasukan luar negara ini menunjukkan sukan air itu semakin popular. Tahun ini juga melihat penglibatan ramai, banyak sekali pasukan-pasukan dari antarabangsa yang mereka mewakili negara-negara. Thailand ada 4 tim, Amerika Syarikat ada 1 tim, dari Rusia pun ada 1 tim, daripada Indonesia ada 2 tim, dari Belarus 1 tim, dari China ada 1 tim, dari Singapura 1 tim, daripada Brunei ada 1 tim dan daripada Philippines ada 1 tim. Lonjakan yang besar ini menunjukkan bahawa event ini ataupun tamasya ini telah mendapat sambutan yang begitu hangat sekali. Beliau juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan menambah, edisi kali ini menunjukkan pertambahan penyertaan sebanyak 2 kali ganda berbanding hanya 100 penyertaan pada edisi lepas. Seperti tahun-tahun lepas, RAF ataupun yang akan digunakan untuk perlombaan ini melibatkan penduduk-penduduk kampung di sana dan sedikit sebanyak juga melibatkan ekonomi masyarakat setempat kerana kawasan itu memang banyak buluh-buluh. They using natural items, buluh-buluh, dan saya percaya ini juga akan membantu sedikit sebanyak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sherina Husaini, Pengerusi Majlis Pembandaran Padawan Tan Kai dan Timbalan Pengerusi Majlis Pembandaran Padawan Abang Ismawi Abang Ali. Laporan seterusnya, Termasya Sukan Air Popular Sarawak Regatta kembali memeriahkan tebingan Sungai Kuching dari 27 Oktober hingga 5 November ini dengan pelbagai pengisian aktiviti bakal menanti pengunjung. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abu Openg dijangka hadir memeriahkan serta menyempurnakan perasmian Sarawak Regatta pada 28 Oktober ini. Beliau juga akan menyaksikan acara kemuncak Sarawak Regatta iaitu Piala Raja Sungai yang akan diadakan pada 5 November 2023 jam 4 petang. Difahamkan sebanyak 14 kategori lomba perahu regatta melibatkan 38 acara dipertandingkan yang menggunakan perahu balok,
Perahu Bidar dan Perahu Kenyalang. Bagi memeriahkan lagi acara, penganjur turut menganjurkan Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2023 yang mengetengahkan pelbagai aktiviti, antaranya Festival Sarawak Kitchen, Festival Craft Textile Borneo, Festival Gendang Melayu Sarawak dan pentas kebudayaan. Sehubungan itu, orang ramai dijemput hadir memeriahkan Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2023. Keperkembangan di Padawan. Pelbagai fasiliti pelancongan akan dibangunkan di sekitar empangan Bengoh di bawah Agensi Penyelesaian Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pengunjung dan penduduk sekitarnya. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak, Datuk Dr. Jadib Susil yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mamong berkata, antara cadangan projek pembangunan pelancongan yang bakal dilaksanakan adalah jeti utama di Empangan Bengoh, jeti di penempatan penduduk Muk Ayun, Sting, Nyegol dan jeti serta tebingan mini di laluan ke kawasan air terjun Pain, kawasan air terjun Kertin dan Susung. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Empangan Bengoh bersama Pegawai Tadbir Khas GKCDA, Datuk Iqbal Honjoi pada Jumaat. Lawatan tersebut turut melibatkan agensi pelaksanaan projek di bawah GKCDA serta agensi yang berkaitan seperti Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB, Bahagian Kuching, Lembaga Pelancongan Sarawak, Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Kuching, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, Lembaga Air Kuching, Jabatan Pertanian Bahagian Kuching, Jabatan Bomba dan Penyelamat Siburan, Majlis Perbadaran Padawan serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Manakala di Bintulu, Pesta Makanan Bintulu 2023 menjadi antara platform terbaik bagi menarik pengunjung dari dalam dan luar negara untuk datang ke Bintulu. Menurut Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming, pesta makanan ini mendapat penyertaan dari semua kaum atau etnik yang terdapat di Bintulu, yang mana terdapat 30 gerai makanan serta minuman yang dibuka di tapak pesta merupakan gerai jualan yang halal. Justru katanya pesta makanan sebegini secara tidak langsung akan membolehkan setiap orang sama ada dari dalam dan luar kawasan Bintulu menikmati hidangan istimewa pelbagai etnik di Bintulu. Dalam masa sama, ujarnya, ia membantu mengangkat serta mempromosikan juadah tradisional tempatan ke peringkat yang lebih tinggi lagi, sekaligus memperkenalkannya kepada komuniti di luar kawasan Bintulu. Johnny berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Pesta Makanan Bintulu 2023 yang diadakan di tapak lapangan terbang Lama Bintulu pada Jumaat. Pesta kali ini telah dianjurkan oleh Gabungan Persatuan Cina Berdaftar Forca Bintulu dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Bintulu BDA. Dan pada itu, Johnny berkata beliau berharap agar pesta kemakanan ini terus diperhalusi lagi pada tahun berikutnya bagi menjadikannya sebagai sebuah acara makanan terbesar pada masa hadapan. Keperkembangan berikut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2024 Malaysia Madani di Dewan Rakyat pada Jumaat. Ia merupakan belanjawan kedua dibentangkan di bawah kerajaan perpaduan pimpinan beliau yang juga Menteri Keuangan. Susulan pembentangan Belanjawan 2024 tersebut, wartawan unit komunikasi Amsara UKAS sempat menemubual beberapa orang awam dan penjawat awam berkaitan perkara tersebut. Rata-rata memberikan respon positif dan berharap dengan adanya peruntukan yang disalurkan ini dapat membantu seluruh rakyat Sarawak dari sudut pembangunan dan ekonomi. Baik, sangat gembira lah sebab barang kredit semuanya ada naik, contohnya macam beras. Jadi rasa bersyukur lah kena dapat 2,000 yang banyak macam ni lah. 2 kali ganda lebih pada sebelumnya. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih dengan pihak kerajaan lah sebab telah memberi bantuan yang begitu banyak tu untuk meringankan kami orang sebagai penjawat awam. Bagi kami 5.8 bilion adalah jumlah yang sangat banyak. Kami rasa ia terpulang dengan tidak kerajaan Sarawak lah untuk menggunakan sebaik mungkin, terutama dengan usahawan macam kami itulah. Kami percaya dengan dana tersebut semakin banyak pembangunan dan bantuan yang akan diberikan kepada usahawan, terutamanya yang dan akan diberi dekat ke kita untuk Sarawak itulah. Bertemakan reformasi ekonomi memperkasakan rakyat, Belanjawan 24 tu dilihat sebagai kesinambungan dan jelas bagi membina semula ekonomi untuk terus mampan, inklusif dan bersaing serta mampu mendepani pelbagai cabaran domestik selain kesekiran global. Jadi tumpuan utama rakyat dalam belanjawan kali itu mestinya taraf kepada manfaat diperoleh
pekerja di sektor awam dan swasta, sebab selama tu sudah tentu pekerja dari sektor awam dan swasta mengharapkan bonus, insentif dan bantuan. So pandangan kami, bantuan kepada sektor awam sangatlah bagi saya mencukupi 2,000 untuk grade 56 ke bawah. Sekian edisi Malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak dan Javina Mai dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Butun UKAS, saksikan program pelepasan benih anak ikan lampan Jawa di Sungai Barang pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.